Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Madam Pahuk. Terima kasih Tan Sri Yang Tertua. Soalan saya nombor 4. Yang Dipertua, sebenarnya jika kita membuat perbandingan yuran Universiti Awam negara kita, sebenarnya yuran Universiti Awam negara kita adalah murah. Saya ambil satu contoh di mana yuran untuk perubatan, bidang perubatan di Universiti Malaya aja hanya 2,560, UKM 1,800, USM 3,160 dan UITM 1,160 untuk setahun. Jika kita banding dengan kos untuk bidang perubatan tahunan ialah RM60,000. Jika kita andaikan yuran tersebut ialah RM3,000 setahun, dibagi RM60,000 kali 100, ianya merupakan hanya 5% daripada kos untuk pelajar-pelajar perubatan. Jika dibanding pula untuk pelajar-pelajar bidang kejuruteraan, yuran untuk pelajar kejuruteraan setahun di UM ialah RM1,978, di UKM RM1,400, di USM RM2,760 dan UITM RM1,160. Kalau dipuratakan kepada RM3,000 juga, daripada jumlah keseluruhan RM30,000, ianya tak sampai. Ia hanya merupakan 10% daripada kos untuk pelajar-pelajar tersebut. Ini bermakna yuran di Universiti Awam kita adalah murah. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi bantuan pendidikan untuk pelajar-pelajar kita adalah banyak. Kita ada PT-PTN yang membiayai hampir 200,000 pelajar setiap tahun. Kita ada juga beasiswa dan pinjaman JPA, beasiswa Agong, Universiti Yayasan Tunku Abdul Rahman, MARA, GLC, Yayasan-Yayasan Negeri dan juga yayasan-yayasan yang lain yang beri bantuan. Keseluruhannya bantuan pendidikan untuk pelajar-pelajar negara kita adalah banyak. Ketiga, kalau kita lihat juga perbelanjaan kerajaan untuk pendidikan adalah sangat tinggi. Saya nak ulang sini ialah sangat tinggi. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh U21 yang merupakan yang terdiri daripada beberapa universiti Melbourne, University Nottingham, University of British Columbia, University College London dan Shanghai Jiatong University, mengatakan bahawa kedudukan Malaysia daripada 50 buah universiti yang terpilih ialah di tangga ke-13 dari segi sumber kerajaan. Dan jika kita lihat kalau kita membuat perbandingan dari segi GDP, izin saya baca dalam bahasa Inggeris. Ini mengatakan the top 2 countries devoting greater resources to higher education than is expected at the level of GDP per capita are Serbia and Malaysia. Bermakna yang saya nak katakan di sini ialah perbelanjaan kerajaan untuk pendidikan tinggi adalah amat tinggi. Seterusnya, banyak perbandingan dibuat dengan negara-negara Norway, Denmark, Finland dan juga Jerman yang mengatakan mereka membekalkan pendidikan yang percuma. Saya nak katakan di sini ialah di mana negara-negara tersebut mengenakan cukai pendapatan antara 40% hingga 60%. Cukai pendapatan negara kita hanya 26%. Masa yang sama, negara-negara tersebut juga mengenakan GST dan VAT yang tinggi. Keseluruhannya saya nak mengatakan pada hari ini bahawa pendidikan di negara kita ialah hampir percuma. Soalan tambahan saya. Terima kasih kerana jawapan itu. Dan saya perhatikan bahawa peratusan belanja untuk pendidikan di Malaysia ini sangat tinggi yang telah saya ingat diasaskan oleh Menteri Keuangan yang lama itu Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dan soalan tambahan saya, memanglah betul apa yang Menteri katakan bahawa ada perbezaan antara yuran-yuran di antara universiti-universiti di Malaysia ini. Soalan saya bukan di antara IPTA dan IPTA-S. Soalan saya adalah antara IPTA ini ada beza-bedanya. Katalah saya ambil jurusan law, ya? Perundangan. Kalau dibandingkan di UM adalah RM900, dan USM juga adalah RM900. Tetapi di USM, Bar Council tidak mengiktiraf. Dan dia kena graduan-graduan LLB ni, USIM, dikenaki mengambil peperiksaan khas Certificate in Legal Practice dengan bayaran sebanyak RM7,000 sebelum layak untuk menduduki chambering. Jadi soalan saya, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menangani anomali berkaitan dengan pengiktirafan yang berbeza di antara graduan ini, dan juga bagaimana mengubah dasar penyelarasan supaya yuran pengajian bagi kursus-kursus yang sama di IPTA Malaysia yang sama, yang lain-lain di Malaysia, tetapi kursus yang sama tetapi yurannya berbeza. Apakah ada yang boleh direkogniskan, diiktiraf, yang ada yang tidak diiktiraf? Terima kasih. Dalam kita memberi otonomi kepada universiti, universiti boleh menetapkan yuran mereka masing-masing. Sebab itulah ini menggambarkan bahawa proses otonomi universiti itu memang berjalan. Dan walau bagaimanapun, saya telah membuat pengumuman bahawa setiap universiti supaya tidak menaikkan yuran untuk ijazah pertama. Ini arahan yang telah saya keluarkan, dan kita lihat tidak ada peningkatan yuran. Dari segi langkah-langkah pengiktirafan sebenarnya untuk undang-undang ianya ditentukan oleh Bar Council. Baru-baru ini ada beberapa universiti yang masih belum diberi pengiktirafan tapi telah mendapat pengiktirafan mereka selepas perbincangan dibuat dengan council-council mereka yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan saya. Saya ingin bertanya tentang keadaan bayaran yuran ni kepada Menteri lah. Agaknya kenapa Kerajaan Negeri Selangor sendiri tidak memberi secara percuma pelajar-pelajar yang belajar di UNISEL bagi rakyat Selangor? Dan yang keduanya, jika kita mengadakan pembelajaran secara percuma, adakah ini akan mengurangkan jumlah kemasukan pelajar-pelajar ke universiti kerana terpaksa kita menanggung kos yang lebih tinggi? Terima kasih Menteri. Tadi mengatakan tadi bahawa kemasukan universiti memanglah kita kena menerima hakikat bahawa, saya dah kata tadi bahawa yuran kita panas itu, panas. Ahli yang berhormat yang lain, saya mau dengar Menteri menjawab. Sila Menteri. Okey, bahawa sistem pendidikan kita hampir percuma. Saya katakan tadi, saya beri contoh-contoh mengatakan bahawa yang dibayar tu 5%, 10%, dan kerajaan membiayai hampir 90% keseluruhannya untuk pelajar-pelajar. Jadi sistem pendidikan negara kita ini hampir percuma.